Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Kembali lagi dalam kelas PDPR Bahasa Melayu ya bersama Cikgu Saiful pada hari ini. Baik, hari ini 14 Jun ya. 14 Jun bersamaan hari Isnin, kita akan belajar satu tajuk yang baru iaitu Pejuang Tanjak Masa Kini. Ya, dengan kemahirannya seni bahasa. Serta kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 70. Terdapat dua aktiviti yang kita akan jalankan pada hari ini, iaitu yang pertama, mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Baik, sebelum kita pergi ke aktiviti yang pertama, rasanya eloklah kita mengenal dahulu apa itu tanjak. Kamu semua dapat lihat ya. Inilah tanjak. Kebiasaannya kalau kamu lihat di TV, mungkin pendekar zaman dulu, mereka menggunakan tanjak ni. Jom kita tonton video ini ya untuk lebih memahami ataupun mengetahui tentang sejarah tanjak. Dan dijunjung orang Melayu itu hanya ada 3 perkaranya: Al-Quran, keris, tanjak, maruah. Tanjak merupakan salah satu warisan hiasan kepala yang melambangkan jati diri orang Melayu. Berbeza dengan tengkolok, tanjak hanya boleh dipakai oleh kaum lelaki. Fungsi dan kegunaan tanjak berbeza-beza bergantung kepada situasi. Antaranya, tanjak melambangkan simbolik bangsa, keturunan, kerajaan, adat istiadat dan ritual. Hasil seni tanjak melahirkan emosi dan perasaan kepada mereka yang melihatnya. Sifat dan karakter tanjak boleh mengubah air muka si pemakai. Besarnya tanjak dijunjung atas kepala. Simbolik dia, kenapa dia cakap tanah Melayu tanjak. Asalnya tanjak itu daripada kain yang segi 4 sama. Jadi itu lambang dia, tanah. Jadi apa kita lipat menjadi gunungan. Gunungan itulah simbol pada tempat yang kita pijak dan akan diikat, dililit mengikut karangan yang ditetapkanlah. Mana apa yang kita buat. Apa saja hiasan kepala kita panggil desta. Dalam desta, bawah desta ada cabang dia. Ada tengkolok, ada tanjak, ada semuta, ada justa, ada getam. Semua itu ada perbezaan dia. Tengkolok, ada tengkolok lelaki dan ada tengkolok perempuan. Dia jenis satu kain, tak semestinya segi 4 sama, boleh juga panjang dan dililit. Tapak merupakan bahagian lipatan pertama. Lipatan pertama yang ukuran lebarnya sama dengan lipatan bengkung dinamakan tapak bengkung. Lipatan pertama yang ukuran lebarnya tinggi separuh dari ukuran lebar tinggi bengkung dipanggil tapak anak. Lilitan kedua atau seterusnya selepas tapak ialah bengkung. Bengkung mempunyai banyak jenis. Antaranya, bengkung bertingkat atau jenjang merupakan sejenis bengkung yang bertingkat dan berlapis. Bahagian simpulan dalam pembuatan tanjak melambangkan ikatan pertalian darah, asal-usul dan keturunan. Simboliknya, kedua-dua bahagian hujung bengkung melambangkan lelaki dan perempuan. Pucuk merupakan bahagian yang terkeluar dari simpulan. Ada beberapa jenis pucuk yang wujud digunakan dalam pembuatan tanjak. Periuk kera sejenis pucuk yang kelihatan seperti periuk kera, manakala pucuk pisang patah kelihatan seperti pucuk pokok pisang yang patah. Setiap tanjak yang asli atau lama mempunyai titisan terimba atau salah silah. Kadang saya sedih pada orang yang memandang remeh pada tanjak, sedangkan dia pakai di kepala. Sekali bernama Destar,
Keduanya bernama tanjak, yang dijunjung di kepala, yang dipakai berpatut-patut, yang beradat berlembaga, yang beradat berketurunan, yang dijaga, dipelihara, yang bertempat dan bertepatan, yang ada asal-usulnya. Tentu kamu semua sudah mengenali apa itu tanjak. Baik, kita akan teruskan kepada aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama Jom baca dialog ini bersama-sama cikgu. Hadif, Haziq dan Rajif ke pesta kebudayaan di pusat komuniti. Selamat pagi, Abang. Selamat pagi. Abang, banyak peniaga di sini memakai tanjak. Betul, adik. Kami bulat kata bersetuju memakai tanjak sewaktu berniaga. Mengapakah mereka memilih untuk memakai tanjak? Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai hasil seni tradisional negara. Bak kata pepatah, tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Memakai tanjak dapat menyanjung adat resam kita seperti pepatah, adat lama, pusaka usang. Mengapakah tanjak mereka pelbagai bentuk? Tanjak mempunyai pelbagai jenis lipatan. Lipatan tanjak ini berbeza mengikut negeri seperti peribahasa, lain padang, lain belalang. Setiap negeri ada cara ikatan dan lipatan masing-masing. Lipatan tanjak negeri Terengganu terkenal dengan nama Lang Melayang. Negeri Sabah pula terkenal dengan dastar siga. Motif dastar siga menjadi corak utama pada duit shilling 5 sen baharu. Terima kasih, Abang. Banyak maklumat saya peroleh tentang tanjak. Sama-sama. Tahniah kerana telah berjaya membaca ataupun mengujarkan dialog itu tadi Baik, yang seterusnya aktiviti yang kedua, kita akan mengetahui serta memahami maksud peribahasa. Ada 4 peribahasa yang telah kamu baca sebentar tadi. Peribahasa yang pertama, bulat kata. Bulat kata ini membawa maksud kata sepakat. Ataupun dalam kata lain, ianya ialah sesuatu yang telah dipersetujui bersama, sesuatu keputusan. Seterusnya, lain padang, lain belalang. Ianya membawa maksud adat atau cara tentang sesuatu adalah berlainan mengikut tempat masing-masing. Tentu kamu semua kenal kan belalang. Belalang di Malaysia mungkin tidak sama belalang yang ada di Brazil. Dalam konteks dialog yang telah kamu ujarkan tadi, ianya lebih membawa maksud ataupun menggambarkan perbezaan adat budaya yang budaya di negeri lain tidak sama seperti negeri Terengganu misalnya. Seterusnya, tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Ianya membawa maksud kekal dan tidak dipinda-pinda Sebagai contoh, dalam konteks dialog ini ialah adat. Adat yang masih kekal lah. Maksudnya daripada dahulu sehingga kini ianya masih lagi menjadi budaya bangsa kita. Adat lama pusaka usang. Dia hampir samalah maksud dia tadi. Tetapi peribahasa ini lebih menggambarkan sesuatu adat yang tidak berubah-ubah sejak dahulu. Peribahasa tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas tadi tu, ianya boleh diguna pakai bagi perkara-perkara yang lain selain adat. Itu beza kedua-dua ni. Kedua peribahasa ni berbeza daripada segi penggunaannya lah. Adat lama pusaka usang ni hanya diguna pakai bagi situasi yang berkaitan dengan adat. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga habis. Cikgu harap video ini memberikan manfaat kepada kamu semua. Bye. Assalamualaikum.